Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita pada pagi ini dalam rangka untuk kita berkongsi tentang pembahasan ilmu I'rabul Quran. Sesungguhnya tahun perjalanan program ini bermula daripada 1 Ramadan tahun lepas dan hari ini 1 Ramadan 1442. 1 tahun genap yang pada awalnya tahun lepas, ingat saya, awal subuh saya nak mulakan, tapi saya kira saya berbelah bagi, saya taradud, nak ke tidak, nak ke tidak, nak ke tidak. Akhirnya saya pun rebahkan badan saya. Jam 10 pagi, saya bangkit semula dalam keadaan dekat apa nak jadi, saya share juga lah, saya tak boleh. Sebulan dah saya tak mengajar, saya tak tahu macam mana saya punya, selagi ilmu ni kalau tak keluar dia akan jadi penyakit nanti. Ya, mulai resah, saya pun berceloteh seorang diri. Dalam saya berceloteh, saya dapati ada apa nak menuntut. Pada jangkaan saya bahawa saya akan bercakap seorang-seorang saya. Selama ni saya buat live juga. Memang ada seorang atau 2 orang aja yang akan menonton video saya. Paling ramai pun 5 orang, 4 orang itu. InsyaAllah bila dapati ada yang nak kongsikan dengan apa yang saya ingin sampaikan, insyaAllah saya mulakanlah program tersebut. Dan hari demi hari saya dapati semakin ramai peminat, semakin ramai yang berkenan dengan cara penyampaian saya dan isi penyampaian saya. Dan akhirnya sehinggalah selesai Ramadan. 30 Ramadan proses berjalan. Dan pada perkiraan saya, cukuplah Ramadan itu untuk saya. Kerana tahun yang sebelum ni, setiap Ramadan saya ada pengisian. Tapi bukan di Malaysia, di Thailand. Oleh kerana hari itu
Ini bahagia. Setelah selesai Ramadan, saya dapati ramai yang mendesak agar saya meneruskan perkongsian ini. Saya teruskan perkongsian ini, maka saya teruskan, saya lanjutkan. Dengan kelanjutan inilah menghasilkan program yang berbentuk mingguan. Ada satu minggu hanya dalam 5 kali atau 4 kali. Dan dia menyusut, menyusut, dan sehinggalah sekarang seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali saja. Hari Isnin dan hari Khamis. Itulah proses perjalanan mulai daripada PKP Ramadan tahun lepas dan Ramadan kali ini genap 1 tahun, dan kesan daripada program Ramadan tersebut, saya menjadikan video-video selama 30 video yang ada dalam sepanjang Ramadan tersebut, jadikan modul untuk saya buat program melalui belajar melalui WhatsApp. Dengan WhatsApp, pelajar-pelajar akan mendengar setiap video pada 1 Ramadan, 2 Ramadan hingga video-video yang berikutnya. Tiap-tiap 1 hari, 1 video, dan dengan video tersebut dijadikan bahan dibincangkan selama 1 minggu bagi pelajar-pelajar yang mengikuti program melalui WhatsApp. InsyaAllah, program tersebut berjalan dengan lancar sehinggalah 2 minggu lepas, minggu lepas selesai sudah juzuk yang pertama. Yang ikuti bermula daripada 1 Zulkaidah, program bermula, maka jalan sehinggalah ke minggu lepas selesai ayat yang ke-140. Berdasarkan video-video yang ada dalam, yang disimpan dalam YouTube dan dalam Facebook untuk pelajar jadikan rujukan untuk pelajar-pelajar study, video-video tersebut yang dijadikan bahan untuk mereka memahami kaedah harfiah. Akhirnya pelajar-pelajar tersebut sebahagian besar, ada sebahagiannya dapat menyelesaikan dan sebahagian lain ada yang dapat menyelesaikan ayat 1. InsyaAllah mereka dapat menyempurnakan terjemahan dengan baik, dan sekurang-kurangnya apa yang saya nak kongsikan ini, pada dasarnya mereka kosong. Ada sebahagian besar tak ada asal langsung bahasa Arab. Tak pernah dengar isim, tak pernah kenal fi'il, tak pernah kenal huruf. Sekarang mereka bukan hanya sekadar boleh terjemah, tapi mereka dah dapat membezakan macam mana isim, macam mana fi'il. Membeza daripada sudut rupa dan beza dari sudut erti yang diberikan. Mereka nampak perbezaan, terus erti yang diberikan sesuai dengan jenis isim, jenis fi'il. InsyaAllah. Dan mereka-mereka inilah yang saya pelawa untuk berkongsi kepada anda sebagai perkongsian yang menarik pada slot yang akhir nanti. Jadi saya harap anda tunggu sehingga jam 9 nanti. Saya akan menjemput akhiri Hajah Anda Hasan daripada Pulau Pinang. Dengarkan komen beliau dan kita dengarkan juga terjemahan yang beliau kongsikan pada anda nanti. Saya akan menjemput dalam Zoom supaya gambar lebih jelas, lebih nampak. Hadirin bahagia, setahun perjalanan, berbagai ragat, berbagai lagi punya bercambah kelas mingguan melalui WhatsApp, melalui Zoom, secara online. Kesan daripada mula Ramadan. InsyaAllah saya rasa Ramadan tahun lepas, saya yakin Ramadan tahun lepas, meskipun PKP ramai yang tak dapat keluar, tapi dia mencetuskan satu fenomena baru dalam hidup saya, fenomena baru dalam perkembangan terjemahan Al-Quran sistem harfiah. Yang dulu saya rasa itulah dalam kitaran Kuantan saja. Saya duduk yang dalam Kuantan, saya tak dapat lepas. Sehingga saya bertekad untuk tahun 2021 ini saya nak berhijrah ke Kuala Lumpur. Yakin di Kuala Lumpur dia ada ruang untuk lebih terbuka lagi. Saya dengan sahabat saya untuk nak bina sekolah. Dan pengisian utama kami adalah terjemahan Quran, sistem harfiah dan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Juga bahasa Arab. 3 bahasa utama ni kita akan jadikan teras dalam saja. Qadarullah masyafa'al. Lain yang dijangka, lain yang jadi. Akhirnya
belajar melalui online ini punya jauh lebih melebar jangkauan yang kita dapat sasarkan, mengatasi batas daerah, batas negeri, batas negara. Sehingga pelajar-pelajar yang daripada Thailand, peserta-peserta daripada Singapura, daripada Indonesia pun dapat turut serta. Alhamdulillah. Ini satu perkembangan yang sangat positif bagi saya, satu norma baru dalam sistem. Alhamdulillah. Hadirin yang berbahagia, saya terlalu menjaga masa hari ini. Program kita agak sedikit, tak terlalu panjang sebagaimana yang biasa. Saya cuba minimumkan pertemuan ini hanya untuk 1 jam. Mungkin hari ini lebih sikit lah. Saya dah biasa 1,5 jam. Kalau 1 jam tu rasa macam cepat sangat. Takut jadi saya terkejar-kejar. Saya terikat dengan masa. Jadi hadirin bahagia, hari ini adalah hari untuk kita membincangkan tentang Rabbul Quran. Membahaskan, kita menjelaskan tentang kalimah berhubung dengan pembahasan i'rab. Kita akan menyatakan kalimah tersebut hukum dia apa, hukum i'rabnya, ataupun marfu' atau mansub atau majrur. Kalau kalimat isim, kalau kalimat tersebut isim fi'il mudhari', mereka dia marfu', mansub atau majzum. Ini 2 kalimah saja yang kita akan fokus. Dalam 2 kalimah ini, untuk isim pada 1 Ramadan hingga 10 Ramadan, saya akan bahaskan hanya isim-isim yang mu'rab dengan harakat saja. Saya akan bahaskan hanya isim-isim yang mu'rab dengan harakat saja. Dhammah zahirah atau dhammah muqaddarah, harakat fathah zahirah atau fathah muqaddarah, dan kasrah zahirah ataupun kasrah. Kan pada 1 Ramadan hingga 10 Ramadan. Untuk isim, untuk fi'il mudhari' juga, fi'il mudhari' yang mu'rab dengan harakat juga. Itu ada 5 jenis fi'il mudhari' yang mu'rab dengan harakat, iaitu yang di dalam dia ada dhamir mustatir. 2 yang ada dhamir mustatir jawazan, dan 3 lagi yang ada dhamir mustatir wujuban. Kenapa? Karena 5 fi'il ini di hujungnya tidak bersambung dengan alif tasniah, tidak bersambung dengan waw jamaah, tidak bersambung dengan nun niswah, tidak bersambung dengan ya mukhatabah. 5 fi'il mudhari' yang di hujung dia tanda i'rab dia dengan harakat. Dhammah zahirah untuk marfu' atau dhammah muqaddarah. Kedua, fathah zahirah atau fathah muqaddarah, ataupun jazam dengan hazaf huruf atau sukun di akhiri ataupun hazaf. Ini 5 fi'il mudhari' ini yang di hujungnya tidak bersambung dengan sebarang dhamir, sebarang huruf. Alif tasniah tak ada di hujung dia, waw jamaah tak ada, nun niswah tak ada, dan ya mukhatabah. Dan fi'il mudhari' ini saja yang kita 1 Ramadan hingga 10 Ramadan. Masuk 11 Ramadan, kita akan bincang isim yang mu'rab juga, tapi mu'rab dengan huruf. Mu'rab dengan huruf. Alif, waw, huruf ya. Isim-isim yang mu'rab dengan huruf, Maka sudah 10. 1 Ramadan hingga 10. 11 hingga 20 Ramadan yang mu'rab dengan huruf. Begitu juga fi'il mudhari'. Kita akan bahaskan fi'il mudhari' yang mu'rab dengan huruf juga. Yang subutun nun ke, atau hazaf nun, atau hazaf huruf. Okay. Dan masuk 21 Ramadan hingga 30 Ramadan, kita akan berfokus pada isim yang mabni. Isim yang mabni, mana nak i'rab isim yang mabni, dan i'rab fi'il yang mabni. InsyaAllah, terima kasih. Saya terpandang Hajah Fatimah Osman beri komen. Semoga mission Ustaz accomplish. Saya nak sebut tak pandai. Maksudnya dapat disempurnakan. Tadi minta maaf Hajah Fatimah call tadi saya tak jawab. Dia mengganggu rakaman nanti, kerana dia ada link terus dengan internet.
Kalau saya jawab telefon, dia akan ganggu telefon. Jadi saya sekali minta maaf Ibu Fatimah Osman karena saya tak dapat menjawab telefon tadi. Soalan Hajah Majmin, kenapa di mana sekolah tu? Sekolah tu terpaksa ditangguhkan dulu sebab kerana saya kata Allah tak izinkan lagi. Di antara rencana kami memang nak buat sekolah di KL. Nanti dulu biar saya fokus dulu. Baik, kita cerita sekolah kemudian. Cerita rancangan. Apa yang jadi, apa yang berlaku sekarang, inilah yang kita fokuskan dulu. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak, sidang penonton yang berbahagia. Jadi, kerangka kerja saya yang saya akan buat sepanjang Ramadan, inilah 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari terakhir. Saya plotkan kepada 3 partition, 10 Ramadan, 20 Ramadan, dan 30 Ramadan. Jadi 1 hingga 10 Ramadan ini saya akan fokus pada isim yang mu'rab dan fi'il mudhari' yang mu'rab dengan harakat. Dia tak banyak. Saya berikan gambaran. Ini notasi buat malam tadi. Baik. Sila tonton. Perhatikan. Isim yang mu'rab dengan harakat. I'rab bagi isim yang mu'rab dengan harakat, hanya 3 jenis isim saja yang kita fokus. Hanya 3 jenis isim saja yang kita fokus. Isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannas. Isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannas. Isim mufrad, jamak taksir, dan jamak. Mufrad, jamak taksir, dan jamak muannas salim. 3 jenis isim yang mu'rab dengan harakat. Isim mufrad, 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 jamak taksir, dan jamak muannas salim. Untuk isim ada 3 hukum. Hukum isim yang mu'rab sama dengan marfu', mansub, dan majrur. Sama dengan marfu', mansub atau gandana atau majrur. Bila nampak isim saja, maka kita akan nilaikan isim tersebut adakah dia marfu', mansub atau majrur. Kalau dia marfu', kenapa dia marfu'? Kalau dia marfu', kita akan tahu sebab apa dia marfu', sebab apa dia mansub, dan sebab apa dia majrur. Okey. Tak kiralah isim tersebut atau jamak taksir atau jamak muannas. Kalau marfu' dengan dhammah, dhammah ada 2 jenis dhammah. Ada yang dhammah zahirah, ada yang dhammah muqaddarah. Macam mana nak bezakan dhammah zahirah? Memang jelas baris dhammah di ujungnya. Terutama pada isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannas salim. Yang dhammah muqaddarah ni yang isim berakhir dengan huruf illah. Mana-mana isim yang berakhir dengan huruf sakit, huruf ya atau huruf alif. Kalau isim tersebut berakhir dengan huruf alif, kita namakan isim maksur. Kalau isim tersebut berakhir dengan huruf alif, kita namakan isim maksur. Jadi, kalau isim tersebut isim berakhir dengan huruf ya, kita namakan isim mangkus. Dan kedua-dua ini, isim ini adalah isim yang mu'rab. Cuma tanda marfu' dia dengan dhammah muqaddarah,
tanda nasab dia dengan fathah muqaddarah dan tanda jar dia dengan kasrah muqaddarah. Perbezaan sedikit ada isim mangkus. Isim mangkus ada perbezaan sikit. Berakhir dengan huruf ya. Tanda nasab dengan fathah. InsyaAllah kita akan apply pada Quran nanti. Bermula daripada surah Fatihah, kita akan pilih isim-isim yang murab dengan harakat saja. Dan kita kena tahu isim tersebut apa hukum dia. Marfu', mansub atau majrur. Tengok, saya beritahu langkah dia. Langkah pertama, kita kena, cara untuk meng'irab suatu isim, kita kena nyatakan, kita kena jelaskan tentang kedudukan i'rab isim tersebut. Dalam isim tersebut, dalam sesuatu ayat, dalam sesuatu jumlah, kita kena pastikan jumlah isim tersebut dalam jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah, berarti kalau marfu' itu berarti dia fa'il. Kalau mansub itu dia marfu' bih. Kalau jumlah fi'liyah. Atau kalau fi'il tersebut fi'il majhul, kita nampak marfu', itu mungkin dia naibul fa'il. Mansub itu marfu' bih. Kalau majrur, itu bernama huruf jar. Majrur ada dua sebabnya. Yang teras sama ada menerima huruf jar ataupun mudhafun ilaih. Ini dua yang teras. Nah, atau taukid badal itu insya-Allah kita akan dan ambil yang paling kerap bertemu. Kalau majrur, dua sebab yang utama. Ini yang menjadi teras sama ada menerima huruf jar bil huruf atau menerima mudhaf. Berarti isim tersebut menjadi mudhafun ilaih. Maka hukum dia majrur. Tanda jar dia ataupun fathah zahir. Tanda jar ada dua. Zahirah bagi yang isim mufrad dan mufrad munsharif dan jamak isim munsharif. Tapi yang tanda jar dengan fathah zahirah itu bagi isim mufrad yang munsharif dan jamak taksir yang ghairul munsharif. Dua ini. Ini secara gambaran kasar saya berikan. Anda mungkin tak nampak lagi, belum jelas saya berikan gambaran kasar. Dia punya sketching. Berikan dia punya tentang pembahasan yang saya akan bahaskan sepanjang satu minggu ini. Saya akan ulang dan anda akan ulang dengar, ulang sebut, ulang tulis. Dan saya minta anda komen dalam ruangan komen nanti. Sila tulis dalam bahasa Arab ataupun tulis dalam bentuk tulisan Arab tapi tulisan Melayu terpulang. Mana yang anda selesa. Kalau ada font apa yang keyboard Arabic keyboard okey boleh. Lagi bagus. Saya akan tulis dalam tulisan Arab pada skrin dan anda tiru. Anda ulang dengar, ulang sebut dalam bahasa Arab insya-Allah. Perhatikan. Kalau dalam langkah pertama kita kena pastikan isim tersebut dalam bentuk jumlah apa? Jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Kalau jumlah ismiyah, kalau nampak marfu' mungkin dia mubtada. Kalau nampak dia marfu' mungkin dia khabar atau nampak dia isim kana atau dia khabar inna. Semua itu isim marfu'. Kalau sebagai mansub dalam jumlah ismiyah boleh jadi dia jadi isim inna atau dia khabar kana. Kalau dalam jumlah ini terus. Kalau majrur dalam jumlah ismiyah sebab dia huruf jar atau sebab dia mudhaf ilaih. Dua sebab. Jar ada dua sebab terus. Hukum jar dalam jumlah fi'il ada, jumlah ismiyah ada. Kalau marfu' dalam jumlah ismiyah boleh jadi fa'il, boleh jadi naibul fa'il. Kalau mansub dalam jumlah fi'iliyah, isim tersebut mansub dalam jumlah fi'iliyah, boleh jadi dia akan maf'ul atau maf'ul yang lain. Ada 5 jenis maf'ul yang saya akan perinci. Ini langkah pertama yang perlu kita kena pastikan. Langkah kedua, kita kena jelaskan tanda i'rab isim tersebut atau fi'il mudhari tersebut. Kalau pada dhammah, kalau marfu' dhammatun zahiratun fi akhirih ataupun dhammatun muqaddaratun alal alif atau alal ya bagi yang mutalakhir. Okey, isim yang mutalakhir. Kalau nampak mansub fathatun zahiratun fi akhirih. Bagi yang mutalakhir fathatun muqaddaratun alal alif atau alal ya. Kalau jar majrurun tanda dia wa alamatu jarhi kasratun zahiratun
fi akhirih. Atau bagi yang mutakhir, kasratun muqaddaratun 'alal alif atau 'alal ya. Tengok. Contoh. Beri contoh. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walhum adzabun alim bima kanu yakzibun. Ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Perhatikan, fi qulubihim maradun, satu jumlah ismiyah. Warnakan. Fazadahumullahu marada, satu jumlah fi'liyah. Saya warnakan hijau. Walahum adzabun alim, satu jumlah ismiyah. Saya warnakan kuning. Tiga jumlah ismiyah. Kita i'rab. Maradun, bagi isim-isim yang mu'rab dengan harakat, isim-isim yang mu'rab dengan harakat, bila kita i'rab, kita terus jelaskan kedudukan dia dalam ayat tersebut. Kenapa dia marfu'? Terus jelaskan kedudukan di dalam ayat. Kenapa dia marfu'? Dalam ayat ini, kalau kita terjemah, di dalam hati-hati mereka ada penyakit. Dalam sistem kita, sepanjang 1 tahun kita belajar, yang menerima tambahan ada, dia merujuk kepada mubtada' mu'akhar atau isim inna mu'akhar. Sekiranya isim inna mu'akhar, mesti ada inna. Bila tak ada sebarang inna, maka maradun ini kita namakan mubtada' mu'akhar. Kita jelaskan. Maradun mubtada'un mu'akharun. Marfu'un, kita nyatakan kedudukan i'rab dia. Dan hukum dia. Marfu'un. Dan seterusnya, langkah itu kita nyatakan dirinya, tanda dia. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya dhammatun zahiratun fi akhiri. Ini ayat yang anda kena hafal. Bagi isim yang mu'rab dengan harakat, tengok kedudukan di dalam ayat tersebut. Jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Kalau dalam jumlah ismiyah, kedudukannya sebagai apa? Maradun di sini menjadi mubtada' mu'akhar. Terus sebut dia punya kedudukan di dalam ayat. Satu contoh. Kedua, Allahu. Allahu pun isim yang mu'rab akhir dengan harakat kan? Boleh Allahu, boleh Allaha, Allahu. Kedudukannya sebagai apa? Tolong komen sekarang. Sebelum saya bagi jawapan. InsyaAllah ada 68, ramai. Tolong berikan jawapan saya. Allahu, kenapa dia marfu'? Macam mana cara nak i'rab? Tolong komen sekarang. Hari ini saya terlupa nak sambut salam pada semua yang beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu teruja dan terlalu mengejar masa saya sehingga saya tak sempat nak jawab salam anda, nak buat mukadimah terlalu panjang. Saya nak terus fokus ni. Maaf semua. Macam mana Syarab? Okey. Asiharun. Okey. Mubtada'un. Mubtada' mu'akhirun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Tambah lagi fi akhirih. Di akhirnya. Ada yang ringkas juga. Dhammah zahirah. Fa'il zahirah. Okey. Rin, okey. Rin Hasan, fa'il zahirah. Baik, saya tunjuk cara dia. Terus betul, sebut fa'il, okey. Allahu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Fa'ilun marfu'un. Jadi tak perlu sebut zahirah dah. Dia memang kita nak bahaskan yang zahirah aja. Okey. Tambah ayat. Tuan Asri Harun tambah fi akhiri. Ada setengah i'rab dia ringkas je. Dhammah zahirah cukup dah tu. Tapi saya bagi yang tambah-tambahan sikit, dia panjang sikit supaya kita nampak kenapa kita sebut di akhirnya. Sebab kita nak bahas pada akhir lafaz. Fa'ilun marfu'un, ya Rahaizat Ahmad, betul. Allahu fa'ilun marfu'un, itu langkah pertama. Jelaskan kedudukan i'rab dia. Kedua, jelaskan tanda i'rab dia. Wa alamatu, dan alamatnya, tanda rafa'nya, wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya kalau nasab, wa alamatu nasbihi, kalau jar, wa alamatu jarrihi, sebut dhammatun zahiratun. Itu dhammah zahirah. Sebab kita nak bahaskan pada isim yang sahih akhir ni.
dhammatun zahiratun. Kalau yang mutaakhir dhammatun muqaddaratun. Okay? Jadi tanya pada yang menjawab. Ini contoh Allahu fa'ilun marfu'un. Fa'il marfu'. Kalau wakaf fa'il marfu'. Fa'ilun apa dhamma tu kita sebab dia nak cerita khabar pada mubtada. Allah itu adalah fa'il yang marfu' dan tanda rafa'nya adalah wa alamatu raf'ihi, ini jaya baru, adalah dhammah yang zahir, dhammah yang jelas fi akhiri, pada akhir. Itu kalau terima. Jelas? Maradan. Maradan ni masuk ni baris atas. Ini kita nak i'rab. Maradan. Allahu fa'ilun marfu'un. Wa alamatu. Okey. Okey Haji Saidin. Ajar okey ah. Wa alamatu tambah dan alamatnya dhammatun zahiratun ketika jadi khabar. Ya, itu ringkasnya aja. Okeynya betul tapi terlalu ringkas. Kita nak pergi panjang sikit bagi detail. Biar kita faham apa yang kita ucapkan. Nanti terlalu banyak yang mahzuf nanti kita tak tahu apa maksud sebenar nanti. Dikurangkan yang mahzuf Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun zahiratun fi akhir. Maradun. Ini jumlah. Dia jadi apa ni? Maradun. Kalau kita terjemah, maka telah menambah akan mereka oleh Allah akan penyakit. Allahu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi aja baziah. Wa alamatuhu boleh juga wa alamatu raf'ihi dan tanda rafa'nya tertinggal tu wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhiri. Fi akhiri. Aja baziah hi tertinggal pada akhir, nya tertinggal. Dhamir. Fa'ilun maf'ulun wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Okey, Nur Ali ni. Nur Ali ni. Fa'ilun marfu'un. Ya. Fa'ilun marfu'un. Kita Allah, ini yang maradan. Macam mana pula? Artinya Ibrahim, maf'ulun bi. Ya, maradan maf'ulun bi. Itu nyatakan dulu. Kedua, hukum dia. Maf'ulun bi, hukum dia apa? Arti betul? Ya. Di akhirnya. Arti ini tak habis lagi. Wah, arti ini Ibrahim jelaskan. Maradan maf'ulun bih. Itu dia punya kedudukan dia. Hukum dia maf'ulun bih mansubun. Okey, betul. Sarif Abdul Fattah. Mansubun. Bukan fa. Mansubun. Bukan mansubun. Mansubun. Ba. Fa tu tukar pada ba. Mansubun. Maf'ulun bih mansubun. Wa alamatu. Kena. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhiri. Okey. Ustazah Sarifah Abdul Fattah. Bukan dhammah tu. Fathatun. Maradun maf'ulun bih. Okey, Begum Jan Ayub. Nama baru. Mansubun ya, Kak Nani. Okey. Nasir belum. Cikgu Nasir ada. Ulang Ustaz. Okey. Saya ada tulis yang risau. Maradan okey, Haji Asri. Tuan Nasir maradan maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhiri. Ya, betul. Tuan Nasri. Harun. Itu kaedah copy paste pada Tuan Nasri punya tulisan. Puan Fatimah, Allahu fa'ilun marfu'un wa alamatu, bukan ala atas alamat. Ala atas wa alamatu. Yang tulis lam dia alam atas alamat tu tanda. Wa alamatu raf'ihi dhammatun
zahiratun fi akhirih. Okey. Ala tu betul kan Puan Fatimah? Lambat nak type apa? Copy paste saya akan datang. Puan Samsia lewat masuk. Dah bahas. Okey. Tak ada rakaman, tak apa. InsyaAllah saya buat siri satu. Satu Ramadan, siri satu. Terus upload ke YouTube. Tengok, saya tulis. Maradan, maf'ulun bih, mansubun, wa ala. Janganlah. Jangan terain lam ya. Ala tu atas. Ni. Bukan ala atas. Alamatun. Alamat. Alamat bahasa Arab mana tanda. Wa alamatu nasbihi. Alamatun mudhaf. Wa alamatu nasbi. Kenapa balik bawah? Sebab dia mudhaf ilaih. Alamatu mudhaf, nasbi mudhaf ilaih. Wa alamatu nasbihi fathatun adalah, kenapa fathatun? Dia khabar pada alamatu. Dan tanda nasabnya adalah fathatun zahiratun fi pada huruf jar akhirihi pada akhirnya. Itu contoh mansub. Jadi kita tahu kedudukannya. Okey. Tadi Pak Abdul Fatah betul sudah. Mansubun. Bukan mansubun bihi, maf'ulun bihi. Oh dah. Lalu dah. Maf'ulun bihi. Banyak yang copy paste ni. Salah. Maf'ulun telah mansub. Maf'ulun bihi mansubun. Betul kan? Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhiri. Hi, Sarif Abdul Fatah. Hi domir tertinggal. Ha ghaib. Jadi mudhaf ilaih pada akhir. Hamzah udah hamzah alif. Panjang dua harakat. Tu. Maf'ulun bih. Aminah Irfan betul. Maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun. Bukan kena ada ta marbutah. Fathatun zahiratun. Bukan ha. Fathatun ta marbutah. Aminah Irfan daripada Manjung. Betul kan? Tak ingat Manjung. Best kita boleh ikut di YouTube. InsyaAllah saya akan upload ke YouTube nanti. Okey. Maf'ulun bih mansubun. Maradan maf'ul. Okey, Bazir Hamid. Maradan kena ada tambah alif sebab dia nasab dan isim nakirah kena ada alif hujung Kalau menulis tambah alif. Bukan kalau tak ada alif mungkin jadi maradan atau maradin Kena letak alif maradan dal alif dal. Maf'ul ada tambah waw. Maf'ul lepas ain tambah waw. Maf'ulun. Tak ada mim Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Roziaman. Maradan. Tulisan macam Madia Roziaman. Roziaman Hajar Baziat tengok. Tulisan Roziaman. Maradan. Ada alif. Maradan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Pada Hajar, saya memerhati Ustaz. Nak kena faham perkataan dulu. InsyaAllah. Ya, betul. Bagus tindakan. Pada Hajar. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhiri. Itu tinggal Sarif Abdul Fatah. Dhamir pada akhirnya. Itu dhamir kena ada pada akhir. Nya tak ada. Betul kan? Ini baru mukadimah. Belum lagi mencuba macam mana cara kita nak i'rab bagi sesuatu isim yang murab dengan harakat sahaja. Pastinya dia tak akan lepas daripada tiga jenis isim. Sama ada isim mufrad, jamak taksir atau jamak muannas salim. Okey. Dan contoh ayat ketiga, walahum azabun alimun. Azabun jadi apa? Azabun jadi apa? Kenapa dia marfu'? Tolong beritahu. Pada terjemahan, dan bagi mereka ada seksa yang pedih. Baca komen. Fatimah. Maradan maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhiri. Bagus Fatimah. Fatimah punya dapat tulisan copy paste.
Kita nak biasa dengar, biasa sebut. Anda kena keluarkan. Cakap seorang-seorang tak boleh. Cakap, kena keluarkan cakap. Mubtada muakhar. Ya, betul. Sarifah Abdul Fattah. Syana. Azabun mubtadaun muakharun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhiri. Ya, betul Syana. Syarina Azrin. Macam mana yang tadi? Mubtadaun. Ni super macam ni. Macam copy paste je. Template letak dah siapkan. Template dia. 10 hari kita ulang benda yang sama ni. Tapi pada kalimat berbeza. Kita memikirkan. Ayat ni, kita akan tengok ayat ni. Ini baru contoh ni. Mula surah Fatihah. Dah bersedia? Alimun, dia jadi apa? Okay, Syana, Raizat. Mubtada'un mu'akharun, marfu'un. Wa alamatu. Kena sebut. Langkah kedua tu kena sebut. Wa alamatu. Raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhir. Yang sahih akhir, kena dhammah zahirah. Ini sama ni ayat ni. Ulang. Wa alamatu raf'ihi. Wa alamatu nasbihi. Wa alamatu jarrihi. Ini kena ulang. Complete set. Set dah standby dah. Copy paste. Kerangka dah siap. Macam belajar harfiah. Telah. Untuk yang mati telah. Boleh dah siap. Asnabu. Cakap seorang-seorang pun salah. Belajar memang salah. Belajar memang salah. Mula-mula memang itu. Tak ada orang terus betul. Memang semua. Saya sendiri pun berulang-ulang kali. Sekarang pun masih ada salah. Dan kalau saya salah pun wajar. Memang saya sedang belajar. Jangan sedih. Majmin Muhammad Yusof. Mubtada'un. Hamzah tu letak atas alif saja. Majmin letak hamzah tu atas alif. Mubtada'un muakharun. Hamzah atas alif. Muakharun. Atas hamzah tu atas waw. Hamzah atas waw. Kalau letak sebelah waw dah lain maksud dia. Hamzah atas waw, kadang hamzah atas alif, kadang bawah alif. Macam mana nak tahu? Tekan lama sikit alif tu, atau pada hamzah tu tekan lama sikit. Hamzah atas ya tu tekan lama sikit. Tekan lama nanti akan keluar. Kita gerakkan tangan kita ke huruf yang kita pilih. Ini contoh. Macam alimun na'at. Ataupun alimun sifat. Sifat bagi azabun. Ataupun sifat mausuf. Wa alamatu itu kemudian hukum dia marfu'. Sifat dia mengikut Kalau mausuf dia marfu', ikut marfu'. Kalau mausuf dia mansub, ikut mansub. Kalau mausuf dia majrur, ikut majrur. Ini tawabi'. Murakkab tausifi. Ya. Alimun mausuf. Alimun mausuf. Sifat bagi. Bukan mausuf. Alimun sifat. Bukan mausuf. Mausuf yang diberikan sifat. Azabun mausuf dia. Okay. Azabun tu mausuf yang diberikan sifat. Alimun tu sifat. Alimun tu adalah sifat. Azabun alim tu murakkab tausifi. Untuk i'rab kita tak sebut murakkab tausifi. Itu satu. Alimun sifat. Sifat mausuf. Sifatul mausuf. Sifat bagi mausuf. Ini saya tak tulis. Mana? Alimun sifatul mausuf. Sad. Al-mausuf. Sifat bagi mausuf. Hukum dia marfu'un. Marfu'un. Tanda dia wa alamatu. Copy paste dia. Wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhiri. Copy paste. Saya okey. Dhammatun zahiratun fi akhirih. Dhammatun zahiratun fi akhirih. Itu i'rab bagi isim. I'rab bagi fi'il mudhari'. Oh, dah lama. 8:47 dah. Sekejap ni, ya Allah.
Itu pun fi'il mudhari' lagi. Tak apa, hari ini mukadimah. Untuk fi'il mudhari', 5 fi'il mudhari' yang murab dengan harakat dhammah zahirah atau yang murab dengan harakat dhammah muqaddarah. Makanya nak kenal dhammah muqaddarah kalau huruf hujung fi'il mudhari' tersebut ada huruf ilat. Lam fi'il dia huruf ilat. Kita tengok lam fi'il pada mudhari' tersebut. Pada dhammah zahirah atau dhammah muqaddarah. Kalau dhammah muqaddarah berarti huruf ilat. Azabun mubtada'un muakharun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhir. Itu untuk isim, okey? Kita pindah pada fi'il mudhari'. 5 fi'il mudhari' itu yang ada dhamir mustatir dalamnya. Bentuk af'alu, aku membuat. Naf'alu, kami membuat. Taf'alu, engkau membuat. Taf'alu juga 2 kali. Dia membuat perempuan. Taf'alu dia perempuan membuat. Taf'alu juga engkau membuat. Sama bunyi dia. Hujung dia semua dhammah zahirah. Bagi yang sahih dan naf'alu kami membuat. Af'alu, naf'alu, taf'alu, engkau taf'alu, yaf'alu, sorry, dia membuat. 5 fi'il mudhari' ni dan kelima-lima fi'il mudhari' ni di dalam dia ada dhamir mustatir. Baik wujuban kejawazan insya-Allah. Kita akan lihat. 5 dhamir mustatir yang ada dalam fi'il tersebut. Okey. Dan semua hujung fi'il tersebut tidak ada bersambung sembarang dhamir. Alif tasniah tak ada, wal jamaah tak ada, yang mukhatabah tak ada, nun niswah tak ada. Tak ada sambung. Semua fi'il ini kalau tak ada sambungan di hujungnya sembarang dhamir, maka tanda rafa' dia dhammah zahirah. Tanda nasab dia fathah zahirah. Tanda jazam dia sukun. Dengan sukun, bis sukun. Okey, bukan sukun zahirah, bis sukun. Jadi ayat dia dengan bis sukun. Tengok. Oh, tak ada contoh Nak contoh dia. Nak budu lah. Ayat Quran. Siap ayat Quran sebentar. Jadi, ya kan. Nampak? Kan? Perhatikan. Nak budu. Nak budu. Fi'il mudhari' yang berakhir dengan dhammah zahirah. 1. Kedua, nasta'in. Ini kita nak i'rab fi'il mudhari'. Tak tulis lagi. Kita sebut. Nak budu. Fi'lun. Fi'lun. Mudhari'un. Marfu'un. Nampak? Terus sebut fi'lun
mudhari'un marfu'un. Biasa fi'il mudhari' marfu'. Kita sama ada satu ayat lagi. Fatimah Osman, sebelum mundur. InsyaAllah sambung rekaman. Baik. Fi'lun na'budu fi'lun mudhari'un marfu'un. Kenapa dia marfu'? Li tajarrudihi, li tajarrudihi li tajarrudihi anin nawasib an nawasibi wal wal jawasim. Untuk fi'il mudhari' yang marfu' kita akan ceritakannya. Fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nawasib wal jawazim. Kenapa? Maksud kerana dia tak ada pengaruh huruf nasab dan huruf jazam. Kenapa fi'il mudhari' itu marfu'? Fi'il mudhari' marfu' bila dia bebas daripada sebarang penasab dan penjazam, maka dia hukum dia marfu'. Asal marfu', okey? Bila fi'il mudhari' marfu' saja, litajarrudihi anin nawasib wal jawazim. Maknanya dia bebas daripada pengaruh nawasib, penasab-penasab ataupun pengaruh-pengaruh nasab wal jawazim dan pengaruh-pengaruh jazam. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Itu langkah pertama. Langkah kedua kita sebut wa alamatu. Wa alamatu, copy paste. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Copy. Langkah pertama. Langkah kedua, wa alamat. Dan alamat dan tanda rafa'nya dhammatun zahiratun fi akhirih. Ini bab pertama. Di fi'il mudhari' ada dua hal. Pertama kita cerita dia punya hukum dulu, okey? Bawah senang. Hal yang kedua pada fi'il mudhari' kita kena ceritakan tentang fa'il dia. Sebab dalam fa'il ada fa'il wa fa'iluhu. Sebab semua fa'il dia mustatir. Wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu. Mana fa'il dia? Dhamirun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi. Ini langkah kedua, kita kena ingat. Langkah pertama sebut fi'il mudhari' itu marfu' atau mansub dan tanda dia. Langkah kedua kita kena jelaskan fa'il dia. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban atau jawazan. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban. Kenapa wujuban? Sebab tak ada fa'il lain lagi. Dhamir mustatir itulah yang menjadi fa'il dia. Wujuban. Takdiruhu. Diruhu. Anta. Anta pula. Takdiruhu apa? Nahnu. Na'budu kan? Na'budu kami sembah. Takdiruhu. Nahnu. Wujuban, ya. Inilah
cara mengerab fi'il mudhari'. Itu yang nasta'inu. Nasta'inu sama ke Arab dia. Nasta'inu. Nasta'inu fi'lun. Ini Arab dia sama macam tadi. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun apa? Fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nawasib wal jawazim. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban. Takdiruhu nahnu. Contoh, ya. Ini dah pukul 9. Siap kan? Dah saya kata. Kena sampai 9.30 jugalah. Tak boleh ke 9. Saya macam terkejar-kejar. Tak puas mengajar dalam 1 jam ni saya. Dan saya mengajar 1 jam. Wah. Apa? Saya nak tanya. Nak tak nota saya ni? Kalau anda inginkan nota ini yang saya buat setiap hari, boleh join dalam grup. Saya akan share dalam grup. Nak atau tak nak? Kalau tak nak, saya tak perlu. Saya akan share dalam bentuk PDF. Nah, Ustaz, orang pertama. Morita Muhammad. Maknanya teruskan. Teruskan. Apa namanya teruskan aja Majmin? Teruskan ke? Surah Fatihah. Mula dengan a'udzu. Macam mana i'rab fi'il mudhari' ni? A'udzu. Fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nawasibi wal jawazim. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana. Nampak? Nah, okey. Ramai nak Siapa yang tak ada dalam grup, sila PM saya untuk saya gabungkan dalam grup WhatsApp, Telegram. Telegram masuk dalam Telegram ataupun dalam untuk kali ini program kali ini saya gunakan Telegram sebab keupayaan WhatsApp hanya terhad pada 200 orang je. Tapi kalau Telegram dia lebih lebar, saya akan share dalam Telegram. Telegram harfiah Ustaz Muzakir, okey? Saya share dia punya link ni dalam WhatsApp. Saya masuk Telegram sama. Dalam Telegram saya akan share. InsyaAllah, masuk Telegram nanti. Join grup Telegram harfiah Ustaz Muzakir. Silakan. Begum ke Tuan Begum dan Ayub. Anda Hasan dah sedia. Sekarang ajar anda pukul 9 ajar anda. Dan senarai peserta yang nak menterjemah saya dapati banyak. Dah mula dah. Hari ini dan esok. Hari ini ajar anda, besok Rin Hasan. Pasangan adik-beradik. Ajar anda daripada Penang, Rin Hasan daripada Ampang. Allah, mereka akan menterjemah esok. Kak Elin nak juga
Hamidah Hussein. InsyaAllah boleh join nanti. Siapa yang ada link tolong share dalam grup ni boleh. Tolong beritahu share. Saya ada link Telegram tu. Siapa dalam grup Telegram tolong share. Ini mukadimah. Untuk hari ini 1 jam pertama saya akan ceritakan tentang mukadimah, i'rab, apa langkah-langkah yang dapat buat, dan nota ni saya akan share dalam Telegram. Anda boleh print dan tiru dia punya cara i'rab. Saya akan share terus dalam tukar pada PDF i'rab 1 Ramadan. Nota 1 Ramadan. Nota 1 Ramadan. Dalam daurah Ramadan. Nota 1 Ramadan 1442. Bercampur nanti takut bercampur dengan nota 1 Ramadan 1441. Lepas kan dalam satu file. So saya publish. InsyaAllah saya akan share dalam Alhamdulillah. Okay. Baik, saya kira untuk sesi pengenalan tentang harfiah ini tentang i'rabul Quran saya telah jelaskan. Dan sekarang sesi kedua saya nak kongsikan anda tentang orang yang akan menterjemah anda. Okay, Haji anda bersedia? Saya akan share link Zoom saya pada akan share link Zoom. Mana janda? Okay, saya menanti Haji anda masuk. Saya dah hantar link ke Zoom. Saya menanti Haji anda untuk InsyaAllah ramai yang berminat untuk bergabung. Boleh PM saya, nombor telefon 014 2104591. 014, saya tulis 014 2104591. Okey, itu saya dah tulis. Sila maklumkan, terus saya gabungkan dalam grup WhatsApp ataupun dalam grup Telegram. WhatsApp dah penuh saya tak boleh masuk lagi. Telegram. Segala maklumat saya akan salurkan melalui media sosial Telegram. Okey, ajandah dah bersedia. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar? Alhamdulillah, anda dengar? Saya dengar.
Boleh buka kamera. Tapi dia Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dia ada macam Anda dengar? dengar, tapi suara tu 2 kali. Boleh buka ya ke? Kamera. Boleh buka kamera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia ada macam Anda dengar? dengar, tapi suara tu 2 kali. Boleh buka ya ke? Suara 2 kali keluar Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia ada macam Anda dengar? dengar, tapi suara tu 2 kali. Tutup Facebook dulu. Ya ke? Suara 2 kali keluar Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya sebab Facebook ni. Facebook saya dah padam. Okey, cuba. Okey, dah dengar? Okey, dengar. Ya, dah dengar eh? Ya. Sebab Facebook tadi yang jadikan apa? Dia double. Gambar clear ke Ustaz? Alhamdulillah, clear je. Tapi kalau baca boleh padam gambar. Kalau nak saya share dalam bentuk screen, saya nak tengok macam mana. Nak tengok screen ke saya share dalam screen, ajar baca. Tengok Quran dulu aja. Dulu saya tengok Quran dulu asal ni. Tolong kat Quran, Quran. Quran yang tidak ada makna. Masya-Allah. Oh, tu dia. Ya. Arab semua ya. Ya. Kau boleh kamera tu tundukkan ke bawah sikit je boleh? Macam gini. Bawah sikit. Tak nampak ya Ustaz ya? Tak nampak aku ni Quran je. Belah atas tu terlalu tinggi. Okey. Okey, alhamdulillah, tak apa. Saya share, boleh saya share apa tu? Ayat Quran lagi? Ya. Saya share Quran. Tadi Quran ni tak ada makna punya. Okey, baik. Ajar boleh apa nak baca ayat berapa? Oleh kerana hari yang pertama ini 1 Ramadan, saya baca daripada ni surah Al-Baqarah ayat pertama. Surah Fatihah dulu je. Fatihah, Baqarah. Surah Al-Fatihah dulu. Fatihah, Baqarah, lepas tu sampai ayat 16. Boleh? Ya. Okey, silakan. Okey, untuk pengetahuan anda belajar tahun lepas je sejak Ramadan Ya. Ya. Ramadan pun dah macam 10 hari Ramadan selepas tu lah baru dapat tahu dekat Facebook. Ya ke? Ya. Okay. Sebelum tu kawan saya yang bagi dekat WhatsApp tu, baca kat WhatsApp, dia tak tahu dekat Facebook tu. Lepas tu minta lagi dengan kawan saya Intan Zarina nama dia. Lepas tu saya minta lagi ni, Intan boleh tak hantar saya lagi? Dia kata tak payah, dia kata buka kat Facebook. Baru saya tahu punya daripada Facebook. Oh, kisahnya. Jalanlah saya pada masa tu. Facebook pun tak pandai, suruh nak bukakan Facebook, baru belajar pada tu. Daripada itulah saya belajar. Saya dengar Fatihah dulu sebab saya nak betulkan Fatihah tu dalam sembahyang saya. Jadi saya dengar betul-betul. Daripada tu saya minat. Nak dengar. Saya belajar. Alhamdulillah. Okay, baik aja. Boleh cuba terjemahkan je. Baca Arab atau terjemah Melayu, okey? Baca daripada Fatihah Ustaz Baca Fatihah. Allah Akbar. Tak apa. Tak ingat saya teringatkan. Auzubillah. Ya, kalau tak ingat, Ustaz ingatkan. Okey, senang je. Baca doa dulu Ustaz ya. Okey. Assalamualaikum pada Ustaz dan sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum. Saya cuba baca terjemahan secara harfiah dari surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma fahma warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma fqihna fid din wa 'allimna ta'wil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekian alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Malik Yaumiddin, yang memiliki
hari 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 agama. hari agama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah dan akan dikau kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami akan jalan yang lurus. Ada tertinggal satu aja. Tunjukkanlah Oleh engkau akan kami akan jalan yang lurus. ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang engkau telah Mana betul? Tapi sister tak ingat. An'amta. Itu jalan orang-orang yang telah menikmatkan oleh engkau atas orang alaihim atas mereka, bukan orang-orang yang bukan yang dimurkai, cukup bukan yang dimurkai atas mereka, dan tidak orang-orang yang sesat, orang yang sesat. Bukan gelabah, Ustaz. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Alif Lam Mim. Hanya Allah yang mengetahui akan maksudnya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu iaitu kitab tiada keraguan di dalamnya. La nafil jinsi. La tiada tambah. Sama sekali keraguan di dalamnya. Adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang telah beriman oleh mereka. Yu'minuna. Fi'il mudhari'. Kalau fi'il madhi orang-orang yang mereka beriman. Jangan tadi betul kan? Beriman. Orang-orang mereka Ustaz yang mereka beriman dengan secara sembunyi dan mendirikan akan solat dan mendirikan. Siapa mendirikan? Mendirikan akan solat. Orang-orang yang beriman. Ni ada yang kat pangkal, ada waw nun dihitung, nampak ya? Yang mana Ustaz? Yuqimuna. Mereka beriman. Yu'minuna, mereka beriman. Yuqimuna. Dan ia mendirikan akan solat. Kalau ya ada dia, entah dia ada waw nun. Mereka mendirikan solat. Jangan sebut orang-orang yang, jangan sebut ia. Kena sebut mereka. Mereka mendiri akan solat. Dan daripada apa yang telah merezekikan oleh kami akan mereka belanjakan. Nampak? Yunfiquna, mereka belanjakan. Yuqimuna, mereka mendirikan. Yu'minuna, mereka beriman. Cara terjemah tu kena disiplin. Memang saya agak cerewet, minta maaf dah. Lagipun belajar Ustaz. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang mereka beriman dengan apa yang telah diturunkan akan ia kepada engkau, dan apa yang telah diturunkan akan ia dari sebelum engkau, dan hari kemudian mereka yakin. Ada B tertinggal ke? Wabil akhirah. Dan dengan hari kemudian mereka hari kemudian Ustaz.
Betul. Dan dengan hari kemudian mereka yakin. 2 kali mereka. Mereka satu. Mereka yakin, ya. Ya. Mereka yakin. Ya, betul. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang itu atas petunjuk daripada Tuhan mereka, dan orang-orang itu mereka adalah orang-orang yang berjaya. Betul, Ustaz? 5 bintang. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang telah engkar oleh mereka sama saja atas mereka, sama ada telah mengancam oleh engkau akan mereka atau telah tidak engkau ancam akan mereka, tidak mereka beriman. Betul, Ustaz? Betul. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Telah memeterikan oleh Allah, telah memeteri oleh Allah atas hati-hati mereka dan atas pendengaran mereka dan atas penglihatan mereka ada tutupan, dan bagi mereka ada siksa yang besar. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan dari sebahagian manusia ada orang yang ia berkata telah beriman oleh kami dengan Allah dan hari kemudian, dan dengan hari kemudian, dan tidak mereka dengan orang-orang yang beriman. Supaya nak betul min tadi ya. Min mana daripada, tapi ada ketika kita terjemahkan sebahagian daripada. Bukan daripada sebahagian. Sebahagian dulu. Dan sebahagian daripada manusia. Dan sebahagian daripada manusia. Ada orang yang mereka berkata telah beriman. Ia berkata, bukan mereka. Ia berkata. Telah berkata oleh. Bukan. Ada orang yang ia berkata. Ia berkata. Yaqulu. Ia berkata telah beriman oleh kami dengan Allah dan dengan hari kemudian. Dan tidak mereka dengan orang-orang yang beriman. Ya, jamak Ya. Okey. Yukhadi'un Allah. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu akan Allah dan orang-orang yang telah beriman oleh mereka, dan tidak mereka menipu melainkan diri-diri mereka dan tidak mereka sedar. Ada tertinggal aja tu. Anfusa tu. Anfusa. Akan diri-diri mereka. Ya, betul. Dan tidak mereka sedar. Ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Di dalam hati-hati mereka ada penyakit, maka telah tambah akan mereka oleh Allah akan penyakit, dan bagi mereka ada siksaan yang pedih dengan sebab
telah adalah Ma mereka tertinggal. ma Di dengan sebab. Ma mana apa? lima dengan Ma dengan di dengan sebab. Ma sebab tidak ma apa yang tu? Masih maksud. apa yang dengan sebab apa yang telah adalah mereka mendustakan. Dua kali mereka. Kanu ada mereka, waw jamaah. Yakzibuna ada mereka lagi. Dua kali mereka. Dengan apa yang telah adalah mereka mendustakan. Ya. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila telah berkata oleh akan Ila. Fi'il madhi majhul. Madhi majhul bukan telah berkata. Dan apabila telah dikatakan akan ia bagi mereka, jangan kamu membuat kerosakan pada bumi. Telah berkata oleh mereka, sesungguhnya tidak lain kami adalah orang-orang yang membuat kebaikan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang membuat kerosakan dan tetapi tidak mereka sedar. Betul Ustaz? Betul. Wa iza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humul sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila telah dikatakan akan ia bagi mereka, berimanlah kamu seperti mana telah beriman oleh manusia. Telah berkata oleh mereka, apakah kami beriman seperti mana orang-orang yang bodoh? Amanah sufa. Amanah tertinggal. Telah beriman oleh orang-orang yang bodoh. Ketahuilah sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bodoh dan tetapi tidak mereka mengetahui. Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa iza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila telah bertemu oleh mereka dengan orang-orang yang beriman, tak dengan. Bila lepas fi'il dia akan jadi maf'ul bih. Akan orang-orang yang beriman fi'il madhi. Amanu fi'il madhi. Telah beriman oleh mereka. Telah berkata oleh mereka, telah beriman oleh kami. Apabila telah terpencil kepada syaitan-syaitan mereka. Ada tertinggal khalau tu. Siapa terpencil? Dan apabila telah terpencil oleh ia. Oleh waw jamaah tu. Oleh mereka. Kepada syaitan-syaitan mereka telah berkata oleh mereka, sesungguhnya kami bersama kamu. Sesungguhnya tidak lain kami adalah orang-orang yang mengolok-olokkan. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah, ia balas akan olok-olok. Ia balas olok-olokan cukup. Allah, ia balas olok-olok dengan mereka. Dan ditambah akan mereka di dalam kederhakaan mereka
mereka buta meraba-raba. Ya. Ustaz. Betul. Ulaika allazina ishtarau dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Orang-orang itu adalah orang-orang yang telah membeli oleh mereka akan kesesatan dengan petunjuk, maka telah tidak mereka Ma tidak cukup. tidak Ma tidak. tidak beruntung oleh Fi'il madhi. Rabihat fi'il madhi. telah beruntung Boleh. akan perniagaan mereka. Fa'il. Tijaratu fa'il. Kalau maf'ul bih tambahkan ni fa'il. Dhammah lebat. Boleh Tijaratu. perniagaan mereka. Ha. Boleh perniagaan mereka dan telah adalah mereka orang-orang yang tidak mendapat petunjuk. Orang yang bukan. Ma dah tidak. Kanu adalah orang-orang yang dapat petunjuk. Orang yang mendapat petunjuk. Sadaqallahul azim. Banyak salah juga Ustaz. Panjang Ustaz saya baca. Ya. Panjang saya baca. Tak apalah. Orang pertama tu memang macam tu. Saya minta maaf kalau Ustaz kalau saya salah. Belajar memang salah je. Saya belajar tu nama belajar memang salah. Terima kasihlah. Banyak sangat saya dapat belajar dengan Ustaz kan. Selama ni saya tak tahu apa-apa pun. Mula-mula saya suka nak dengar je dulu. Lepas tu lama-lama saya minat. Lepas tu barulah saya catat kan, baca habis mula, rakam habis mula, dengarkan rakaman tu. Tidak saya macam dengar aja macam tu. Ya, Masya Allah. Tapi dalam masa 1 tahun? Ya, selama 1 tahun. 1 tahun, satu pencapaian yang bagi saya yang terbaik. Belum tentu orang-orang belajar melalui online ni boleh menterjemah segini banyak. Satu muka surat tu banyak tu. Kalau menghafal tu. Saya cuba. Tapi ini bukan menghafal Ustaz. Ini sebenarnya kita mesti faham akan dia punya makna satu huruf tu. Kalau menghafal memang tak boleh hafal. Memang tak boleh hafal. Memang tak boleh hafal. Betul. Alhamdulillah. Jadi tahniah saya ucapkan Hajah kerana dapat berkongsi dan dapat ikuti tabahnya perjalanan yang panjang 1 tahun, bukan sebulan 2. Kadang-kadang orang boleh berlaku sebulan 2 boleh lah, tapi masa yang panjang ni dia perlukan kesungguhan, istiqamah betul. Jadi, alhamdulillah kesan dia boleh nampak. Jadi nasihat aja pada kawan-kawan yang ingin bergabung, macam mana, apa pandangan Hajah tentang sistem ini? Adakah wajar diikuti ataupun hanya orang-orang terpilih saja? Bukan, dia tak mestinya pada orang terpilih. Kalau orang tu betul-betul dia nak belajar, dia akan dengar betul-betul, dia fahamkan betul-betul, dia tulis, baca makna dia, baru boleh faham. Kalau sebelum ni saya pun tak faham, macam saya nak tarik diri juga kan. Tapi saya nak tahu juga. Lama saya faham. Daripada dengar hari-hari tu boleh saya faham. Pada mulanya memang saya tak tahu apa madi, mudarek, apa, tapi amal tu saya tahulah macam perintah kan. Saya tak tahu macam mana ni. Harfiah pun saya tak tahu dulu apa harfiah. Ingatkan saya harfiah tu tafsir. Oh macam gini punya harfiah. Macam itu saya tak faham. Dah belajar dengan Ustaz tu barulah saya faham. Tapi cara Ustaz ajar tu memang bersungguh-sungguh dan berulang-ulang membuatkan saya boleh faham. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jadi pada Hajah, sistem ni boleh membantu dan kesannya perlukan masa yang panjang, bukan 1-2 bulan, kena 1 tahun. Saya pun tak sangka boleh nak menterjemah. Dulu mana reti. Yang baca pun tengok tafsir. Ikut tafsir lah dulu kan, tak tahu. Dah ada harfiah ni barulah saya tahu. Alhamdulillah. Mana tak mustahil lah. Apa juga peringkat umur kita, apa juga latar belakang pendidikan kita, tak mustahil kita boleh mengetahui bahasa Arab. Ya, gitu betul. je. Betul. Dia bukan faktor umur. Maknanya kalau orang dah tua tu tak payah nak belajar. Tidak. Saya pun saya tak tahu diri saya ni dah tua, tapi saya nak juga belajar. Alhamdulillah.
Boleh tahu berapa umur sekarang ya? Dah 9 dah. 9 eh? Ah. Ya ke? Bukan 29. Macam 29 dia punya tenaga, dia punya kesungguhan dia, dia Ya. punya bakat dia. Ya. Kita nak cara kerja, cara orang muda. Biarpun berapa umur kita, tapi insyaAllah kalau cara kerja kita, cara orang muda, insyaAllah. Nabi umur 60 tahun, Rasulullah SAW 60 tahun jadi panglima perang. Nabi Allah Nuh AS umur 900 tahun buat kapal. Jadi usia tu angka saja. Tapi kerja tu istilah kerja orang muda. Itu saya gunakan istilah orang yang belajar dengan saya semua orang muda. Tidak ada orang tua dalam kamus hidup saya bagi yang nak belajar dengan saya. Mana orang yang belajar dengan ustaz ni orang muda. Semua orang muda. Ya, Sebab dia kena rajin bekerja, dia kena rajin buat latihan, dia kena menyimak dan menghantar terjemahan. Setiap minggu dalam voicemail. Kena buat latihan. Kalau tak buat latihan tak boleh. InsyaAllah. Walaupun ustaz tak semak, saya buat latihan sendiri. Macam tu. Ya. Jadi mudah-mudahan mukadimah hari ini sebagai tanda Haji anda memulakan program kita untuk sesi Ramadan tahun ini akan diikuti oleh teman-teman yang lain pada hari esok, siaran hari esok dan seterusnya. InsyaAllah tiap-tiap seluruh akhir saya akan bagi ruang kepada pelajar-pelajar yang lulus untuk juzuk pertama yang belajar dengan saya selama setahun melalui bantuan para musyrifah. Bukan saya seorang je. Saya hanya menjadi menyediakan laluan, menyediakan bahan. Tapi yang tolong menyempurnakan para musyrifah yang ada, yang membantu saya secara sukarela. Dan saya harap pada peserta yang berjaya juga anda tawarkan diri anda menjadi sukarelawan untuk menyemak pada teman-teman yang untuk berdaftar akan datang. Untuk pendaftaran akan datang, sila tawarkan diri anda sebagai sukarelawan. Sebagaimana anda mendapat khidmat daripada para musyrifah yang terdahulu, sekarang giliran anda menjadi musyrifah pula untuk generasi yang kedua. Saya akan buka pendaftaran G02. Generasi 02 untuk tahun kedua, pengambilan kedua ini, saya akan buka mungkin lebih ramai lagi. Sebab musyrifah kita, saya nak tengok dulu, saya nak kumpulkan para musyrifah, ada berapa orang, baru saya buka pendaftaran. Tapi kalau musyrifah ada seorang dua, saya tak akan buka pendaftaran. Saya akan abaikan. Pendaftaran itu hanya tinggal kenangan. Tak ada program. Tapi kalau ada para musyrifah yang sedang menawarkan diri untuk jadi sukarelawan, baru saya buka pendaftaran. Saya seorang saya tak mampu. Saya terpaksa mengajar cara online. Kalau ada yang tolong menyimak, ya insyaAllah boleh. Kena semak, kena belajar, kena ulang. Kalau tak ulang tak akan menjadi macam mana haji anda lakukan sekarang. Jadi kita kena berlatih. Jadi nasihat aja kepada kawan-kawan yang ada sedang menonton sekarang, ada 56 orang yang menonton dan insyaAllah akan berkembang lagi jika anda share. Sebelum anda share, sebelum kita tutup program, saya minta yang ada di sini tolong type jom belajar harfiah dengan Ustaz Muzakir. Jom belajar Quran, jom belajar terjemah Quran secara harfiah dengan Ustaz Muzakir. Tolong type pada ruang komen sebelum anda berpisah hari ini. Tapi Ustaz, saya ada juga ajakkan kawan yang belajar kan, dia kata kita dah belajar Arab. Dia kata kita orang dah belajar Arab. Dah belajar ni, yang ni secara hafiah. Dah belajar Arab, kita faham kalau baca Quran pun. Macam itu. Alhamdulillah. Bagus. Harfiah ni alternatif. Salah satu cara. Bukan yang terbaik, tapi dia cara yang boleh membantu kepada pelajar-pelajar lain yang ingin belajar bahasa Arab. Yang terutama yang tak ada asas bahasa Arab. Yang dah ada bahasa Arab, alhamdulillah. Saya tak ada asas langsung. Ya. Bukan dulu ustazah? Tak ada ustaz. Saya ingat ustazah dulu. Tak, saya tak ada asal langsung bahasa Arab. Tapi itu maknanya apa yang saya tegaskan dulu, orang yang boleh terjemah Quran insya-Allah dia faham Arab. Tapi orang yang faham Arab belum tentu boleh terjemah Quran. Ya ke ustaz? Jadi kita punya program dah 9:30. Saya pun ada kelas lagi pukul 10 nanti sekali lagi. Jadi saya rasa sampai sekian dulu nasihat akhir ajar anda kepada kawan-kawan yang berminat untuk belajar. Silakan. Sila nasihat untuk kawan-kawan yang ada sedang menonton sekarang. Yang pada kawan-kawan yang dalam grup yang belajar ni ke?
Iya saya. Betul. Yang sedang menuntut sekarang ni. Yang sekarang menuntut sekarang ni. Ya. Yelah, saya harap semua teruskanlah belajar. Kalau boleh sampai hayat kita, sampai akhir hayat. Kan Ustaz? Menuntutlah Ya. ilmu hingga ke liang lahat. Amin. Menuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina pun ada kan. Olehnya kita disuruh menuntut ilmu. Ya. Jadinya jangan putus asa, belajar je. Ya. Sampai habis 30 juzuk kalau boleh. InsyaAllah. InsyaAllah kalau dipanjangkan umur dan diberikan kesihatan oleh Allah pada ustaz kan, kesihatan, panjang umur macam tu, dapat menyampaikan ilmu. Amin. Terima Ya. kasih atas doa Hajah. Semoga Allah berikan kesihatan, kecerdasan. Kadang Ya. badan sihat tapi tak cerdas kan? Tak Ya. boleh juga. Kita nak sama cerdas, sihat dan ada kekuatan untuk kita berkongsi sama. Saya yang Allah anugerahkan sedikit ilmu ni, saya cuba kongsikan kepada anda semua dan anda juga akan bantu saya. Tanpa sokongan anda, saya tak mungkin boleh berada di sini dan saya tak mungkin boleh bercakap di sini. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih Haji Anda. Ya. Kita doakan semoga Haji Anda dan teman-teman yang lain yang belajar dengan saya terus maju dan terus menterjemah, terus menggali sebanyak mana ilmu yang ada dalam Quran, insyaAllah. Saya minta maaf Ustaz kalau ada salah. Sebab Ya. baca pun ada juga lagi yang salah walaupun dah belajar lama. Apa? Ada Ya. tu. Sebab apa kalau baca macam ni live ni, kita macam menggigil juga. Ya. Tangan. Menggigil, berdebar-debar. Agak-agak juga kan. Tapi saya kuatkan semangat saya untuk habiskan bacaan. Alhamdulillah dapat habis. Jadi tahniah sekali lagi kepada Haji Anda. Dan insyaAllah mungkin anak-anak pun rasa bangga ada seorang ibu aku boleh membaca Quran, boleh menterjemah Quran. Dan sekarang aku pun nak ikut juga. Ya. Kena jadikan InsyaAllah anak-anak saya pun ikut sama nanti. semangat. Dan saya je. Anak-anak saudara, adik-adik semua kan. Kalau dia nampak lah, dia tengok ni, nanti dia ada semangat nak belajar. Macam mana saya menterjemah tadi tu. Juga dengan sahabat-sahabat saya yang lain. Yang belum belajar lah kan. Okay, Ustaz. So, sampai setakat ini dulu pertemuan kita. Kepada semua yang menonton, kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.